Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wasallam. Assalamu qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'allum bit ta'lim wa tazakkur bit tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bil kitabillah was sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahal lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar, segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita mengisi ruang antara maghrib dan isyak bagi para jemaah sekalian insya-Allah daripada kitab Maza Ya'ni Intima'i lil Islam, apa artinya saya menganut Islam, daripada Fadilatul Syekh Fatih Yakan. Pada malam ini tajuk bicaranya dibawakan berkenaan dengan sifat dan ciri orang Islam itu sendiri yang merangkumi 10 tajuk, dan pada malam ini masuk tajuk yang ketujuh, iaitu pada bab tawaddu'. Kata Fadilatul Syekh Fatih Yakan, seseorang yang mempunyai nilai tawaddu', ya ni, ini minggu kedua, ini minggu, oh dah, saya pakai ni, okey, nak semua no, nak semua tu pakai ni. Nak semua ni? Boleh? InsyaAllah. Tak habis? Ada ni? Boleh? Okey. Baik. InsyaAllah untuk kitab
بغاية المطلوب وأعظم المنة فيما يغفر الله به الذنوب ويجيب الجنة. Kita akan bawa pada minggu hadapan. Yang ini kita nak habiskan, ada lagi kurang lebih ada lagi 4 insya-Allah. Dan kalau sempat untuk malam ni kita akan selesaikan, dan Isnin depan kita akan sambung kitab daripada Imam Ibn Daibah Ibn Yusuf insya-Allah. Kata Fadilatul Syekh Fatih akan pada bab menguasai tawaduk, beliau mestilah bersifat tawaduk, terutama di kalangan saudara-saudara Islam. Tidak ada perbezaan antara yang kaya dan miskin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa meminta dijauhkan daripada sifat takbur dan rasa bangga diri. Dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan dimasukkan ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah sifat takbur. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-izzu izari wal kibriya ridai faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad azzabtu. Hadis riwayatkan daripada Imam Muslim menyatakan bahawasanya kata Allah Subhanahu wa taala, al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Keagungan itu kainku, membesar diri itu selendangku. Faman yunazi'uni fi wahidin minhuma, barang siapa yang cuba merebut salah satu dari keduanya daripadaku, faqad azzabtu, sesungguhnya aku pasti menyiksanya. Ini dalam bab berkenaan dengan tawaduk. Antara lain disebutkan satu pertanyaan ditanya kepada Al-Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala tentang apa itu tawaduk. Dia menjawab, tawaduk itu adalah seseorang itu tunduk kepada kebenaran dan dia taat kepada kebenaran, dan dia menerima kebenaran dan menerima siapa yang mengucapkan akan kebenaran. Tawaduk itu merupakan satu perkara yang mementingkan al-haq, yakni kebenaran, meskipun datang dari orang yang lebih rendah kedudukannya, jabatannya, jawatannya, nilaiannya di sisi daripada orang yang mendengar. Kalau ini kebenaran, maka dia terima. Bertembung antara kebenaran dengan kebaikan, baik itu tidak benar tetapi yang benar itu adalah benar, maka dipilihnya akan kebenaran. Bertemu kebenaran dengan adik-beradik, maka dipilih kebenaran. Itu adalah sifat tawaduk. Dan misalnya juga seseorang yang tidak suka dengan seseorang yang lain, ataupun orang ini benci dengan seseorang yang lain, tetapi orang itu ternyata mengucapkan kebenaran, maka dia hanya tunduk kerana hatinya tahu bahawa dia harus berada dalam memilih kebenaran. Itu juga adalah sifat apa yang disebutkan tawaduk daripada Qadhi Fudail bin Iyad. Dan dalam waktu yang sama juga Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala berkata, puncak daripada tawaduk adalah engkau memposisikan diri engkau di hadapan orang yang dunianya lebih sedikit daripada engkau, yakni lebih miskin, tetapi engkau tidak merasa tinggi di hadapan dia, sehingga engkau memberitahu kepada dia bahawasanya kekayaanmu tidak membuat engkau lebih tinggi daripada dia. Orang yang ada nilai tawaduk, dia senantiasa memberikan gambaran untuk tidak merasa lebih baik, lebih berkuasa, lebih kaya, lebih utama daripada orang yang lain. Dan dia sanggup untuk mengucapkan bahawasanya kekayaan yang dia ada, kebijakan yang dia ada, kesenangan yang dia ada adalah satu perkara yang tidak menyebabkan dia lebih tinggi daripada orang yang lebih rendah daripadanya. Tawaduk juga bukan sekadar apa yang disebutkan sebagai menjaga segala perkara yang ada dengan diri kita semata-mata, baik daripada segi pakaiannya, kenderaannya, makanannya, tetapi juga ia lebih daripada itu, iaitu perkara yang kita miliki tidak membuatkan kita merasa kita lebih mulia daripada orang lain. Kerana itu, kata Abdullah bin Mubarak, memandang kalau engkau tawaduk, meskipun engkau lebih kaya daripada dia, maka ketika engkau duduk dengan dia, ketika engkau bersama-sama dengan dia, jangan kau tunjukkan engkau lebih tinggi daripada dia. Begitu juga dalam hal yang sama disebutkan daripada kalangan ahli salaf,
di zaman salafus salih berkenaan dengan tawaduk. Antaranya yang disebutkan oleh Yahya bin Al-Hakam bin Abil Al-As rahimallahu ta'ala. Dia berkata kepada Abdul Malik, lelaki, dengan satu soalan, iaitu lelaki mana yang lebih afdal. Kata jawab Abdul Malik bahawasanya seseorang yang tawaduk padahal kedudukannya adalah tinggi, iaitu seorang yang bisa, yang boleh merendahkan dirinya meskipun kedudukannya tinggi daripada segi jawatan dan jabatan, walaupun dia adalah orang yang mulia daripada keturunan, walaupun dia adalah mulia daripada segala macam harta yang dimiliki. Dan di antara orang yang paling hebat, kata Abdul Malik kepada Yahya bin Hakam, adalah orang yang boleh zuhud meskipun dia mampu. Orang yang merasa cukup dengan apa yang ada, walaupun dia memiliki kekuatan dan kekuasaan harta yang melimpah. Dan dalam waktu yang sama juga, tawaduk ini perlu dimiliki oleh sekian banyaknya umat Islam pada hari ini, kerana ia membantu kita untuk senantiasa mempertautkan kembali hubungan silaturahmi sesama kita. Dan dalam waktu yang sama, bila disebutkan tentang ancaman daripada Nabi SAW, sifat tawaduk itu adalah merupakan penawar dan penyembuh kepada segala sifat mazmumah yang lain yang ada dalam diri dan juga hati kita, terutamanya kibir, iaitu takabur. Kemudian yang ke-8, Fadilatul Syekh Fatih akan memuatkan pada tajuk menjauhkan diri kita daripada perbuatan sangka buruk, mengumpat, menjejak keburukan orang lain. Semua sifat yang disebutkan ini mesti dijauhi kerana patuh pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam kunjungan ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang beriman, kata Allah, jauhilah kebanyakan daripada zan, sangka buruk. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka buruk itu adalah dosa. Sebahagian daripada az-zanni ithmun, sebahagian daripada prasangka ataupun sangkaan itu adalah satu benda yang boleh mencetuskan dosa. Dan kemudian wala tajassasu, dan jangan kamu pula berusaha untuk mencari-cari. Kama qala, kata Ibnu Katsir, disebutkan dengan kalimah wala tahassasu, juga memiliki maksud akar yang sama. Jangan kamu menjadi orang yang mencari-cari salah orang lain. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, dan jangan pula kamu di antara sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, adakah kamu suka, adakah salah seorang daripada kamu suka ayyakula lahma akhi, makan daging saudara kamu, maitan, yang telah pun mati. Adakah kamu sanggup untuk makan daging saudara kamu yang telah mati? Fakarihtumuh, nescaya pasti kamu akan bersegera menolaknya, meninggalkannya, kerana ia adalah satu benda yang menjijikkan kamu. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian dalam suratul Ahzab disebutkan lagi ayat yang ke-58, walladzina yu'zunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan sifat-sifat ini dijauhi kerana patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang dimuatkan daripada riwayat Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman ila qalbi la taghtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man yattabi'u awrata akhihi al-muslim yufdihuhu Allah walau fi aqri darih. Wahai orang yang hanya beriman dengan lidahnya, tetapi iman itu tidak masuk ke dalam hatinya,
la taghtabu muslimin wa la tattabi'u auratihim. Janganlah kamu mengumpat orang-orang muslim dan jangan kamu menjejak-jejak auratihim, akan keburukan, benda yang mendatangkan malu kepada mereka. Fa innahu may yatatabba'u aurata akhihi muslim, dan kerana sesiapa yang menjejak keburukan saudara muslimnya, yufdhihuhu Allah walau fi aqri darih, Allah akan mendedahkan keburukannya sekalipun dia berada di dalam rumahnya. Itu antara wa'id, ancaman yang Nabi SAW tunjukkan dan ajarkan, santunkan kepada kita. Begitu juga dengan wa'id yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi golongan manusia yang suka untuk mencari salah, suka untuk mengumpat, suka untuk berprasangka. Kemudian yang kesembilan, seseorang yang memiliki ciri-ciri dan sifat muslim itu perlulah mempunyai sifat pemurah. Yakni beliau mestilah bersifat pemurah, mengorbankan diri dan hartanya pada jalan Allah. Di antara perkara yang dapat mendedahkan kebakhilan seseorang itu ialah caranya membelanjakan wang ringgit. Berapa banyak kita lihat pangkat dan cita-cita yang tinggi telah runtuh dan hancur kerana kerakusan kebendaan. Dalam Al-Quran terdapat berpuluh-puluh ayat yang menyebutkan permasalahan iman seiringan dengan masalah menafkahkan harta. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak dibuatkan dalam Al-Quran, yang disebutkan daripada surah Al-Baqarah, dan ini disebutkan juga daripada suratul Anfal, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan apa sahaja yang direzekikan kepada mereka. Surah Al-Anfal ayat 3. Kemudian dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma yunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari redha Allah. Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberikan balasan pahalanya dengan cukup, dan sedikit pun kamu tidak akan dianiaya. Orang-orang yang bakhil seharusnya mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak berlalu satu hari di mana setiap hamba berpagi-pagi pada hari itu kecuali Allah turunkan dua orang malaikat. Salah seorang dari keduanya berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya." Manakala yang seorang lagi pula berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kebinasaan kepada orang yang bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan yang ke-10, yang terakhir, menutup pada ruang tajuk 1.4 Islam daripada sudut akhlak, iaitu perkara yang menjadi asas utama yang dibuatkan dan ditunjukkan, yang diberikan suri tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu qudwah hasanah. Kata Fadilatul Syekh Fatihakan, seseorang yang mengaku sebagai Islam perlu memiliki ciri-ciri qudwah hasanah, iaitu beliau mestilah menjadi qudwah hasanah bagi ramai orang. Apakah itu qudwah hasanah? Qudwah hasanah adalah ikutan yang paling baik untuk diikut. Adapun kalimah hasan adalah bermaksud baik, tetapi bila diletakkan kalimah ta marbutah di belakang, dia menjadi hasanah, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang paling baik yang boleh dilakukan. Itu adalah hasanah. Dan hasanah ni satu benda yang kita minta setiap hari. Doa Nabi SAW tak pernah tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila sebut kata hasanah, dia bukan takat buat baik. Dia bukan takat buat baik yang banyak, tetapi dia buat baik banyak kali, buat baik, dan baik yang dia buat tu adalah baik yang paling baik dia boleh buat.
Hidup kita pada hari ini bukan sekadar untuk menjadi orang yang baik, tetapi orang baik yang melakukan perkara baik yang paling baik. Dan benda ni kita terlepas pandang banyak. Baik dalam bab bersedekahnya, baik dalam bab salatnya, baik dalam bab nutup auratnya, baik dalam bab kita bermuamalah. Kita tahu benda baik, tapi kita tak mau buat dalam keadaan baik yang kita nak buat tu baik yang paling baik. Sebab tu selalu saya kongsi perkataan Allahyarhamhu Dr. Siddiq Fadil dalam buku dia kan. Dia kata, buat jahat jangan sekali, buat baik baik sekali. Buat jahat jangan sekali, buat baik baik sekali. Kata Ustaz Dr. Ramli, marilah kita menjadi orang yang melakukan benda baik yang paling baik. Dan benda ni yang kita tak ada, sedangkan kita minta untuk buat. Cuma kenapa kita tak buat? Kita pilih untuk tak mau buat benda yang paling baik. Yang tu sajalah. Segala tindak tanduk yang menjadi terjemahan terhadap semua prinsip-prinsip Islam, baik dalam adab tertibnya, prinsip-prinsip Islam berkenaan dengan makannya, prinsip Islam dalam bab minumnya, pakaiannya, percakapannya, dalam keadaan tenang damai, dalam keadaan mengembara, dalam keadaan bermukim, dan juga seluruh gerak dan diamnya. Dia diam pun kita tahu diamnya adalah baik. Dia cakap pun kita tahu cakapnya adalah baik. Dia tegak pun kita tahu tegaknya baik. Dia tepih pun kita tahu tepih yang baik. Dan benda ni adalah benda yang semakin ditelan oleh kerakusan, kelencongan, kejatuhan akhlak di kalangan masyarakat. Dan ini adalah sila. Yang ini adalah sampul kepada seluruh benda-benda baik yang kita sebutkan, daripada yang nombor 1 sampailah ke nombor 10. Kalau kata nombor 1 mesti ada sifat warak, nombor 2 mesti ada menundukkan pandangan, memelihara lidah, juga merasakan dan cuba usaha untuk merasakan malu, lemah lembut dan sabar dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian dalam waktu yang sama kita juga dianjurkan untuk memiliki sifat benar dan jujur, kena ada sifat tawaduk, kena ada sifat untuk berusaha menjauhkan diri daripada perbuatan sangka buruk, mengumpat, menjejak keburukan orang lain. Kemudian kena ada sifat pemurah, dan yang terakhir adalah sentiasa menjadikan diri kita, berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang boleh dijadikan sebagai ikutan. Dan benda ni yang susah. Sedangkan kita telah pun dinobatkan istihar i'tiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah satu manusia yang di kalangan manusia paling baik. Manusia yang paling baik adalah umat Nabi SAW. Maka tak jadi satu kepelikan bila mana Nabi Musa AS ingin menjadi umat kepada Nabi Muhammad SAW. Pasal mainlah masuk syurga awal. Duduk dalam keadaan dapat kebaikan, dapat ganjaran balasan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kerja dia apa dia? Buat benda baik kerana Allah. Orang lain yang akan dapat kebaikan daripada apa yang kita buat. Dan sendiri kalau kita tengok dalam statistik, macam saya tengok dalam bab orang masuk Islam, hari ini nak jumpa yang total masuk Islam dikhanakan sifat baik orang Islam, dia punya peratusan dia tak tinggi seperti tahun 70-an 60-an dulu. Kalau 60-an dulu, 70-an dulu kita tengok dalam data, boleh dikatakan 80% ke 90% masuk Islam mereka boleh dikatakan kerana jiran Islam yang baik, rakan sekerja Islam yang baik, cikgu dia Islam yang baik, kawan dia Islam yang baik di sekolah, di tempat mengaji. Hari ini peratusan tu ada, tetapi tak boleh untuk kita jadikan dia sebagai dominan lah. Yang banyaknya of course lah kahwin, banyaknya kahwin. Tetapi kalau nak abang kata masuk Islam kerana baiknya orang Islam tu, sukar nak jumpa dalam terang. Ada, tapi susah nak kira lah. Kita pernah jumpa ada orang masuk Islam kerana sampah. Dia abang kata saya masuk Islam kerana sampah. Masuk Islam satu keluarga tuan-tuan, dekat ya. Dan yang sebab dia jadi masuk Islam tu sebab orang Islam yang baik dengan dia. Dia duduk dekat satu rumah dia tu ada laluan kecil yang menghubungkan ke tempat perumahan kongsi. Kawan-kawan Bangladesh kita duduk di situ.
Dan setiap pagi orang-orang daripada kongsi ni tadi, dia kena lalu dekat depan rumah hamba Allah ni. Rumah dia 2 tingkat, jalan kecil je. Mereka kena lintas parit, kena lalu kot tepi rumah dia. Dan daripada jalan tu mereka boleh pi akses ke masjid setiap pagi. Jalan dia kecil, tak sampai pun 4 kaki, dalam 3 kaki lebih je, lorong kecil. Dan satu ketika dia rasa macam dia duduk tengok mereka ni duduk pergi masjid setiap pagi, sebab dia akan bangkit pagi untuk kerja. Kadang-kadang dia bangkit pagi untuk pergi jogging. Dia kata mereka ni keluar awal-awal pagi ni sanggup berjalan kaki nak pergi masjid yang kurang lebih dalam 500 meter juga pada rumah dia. Dan satu hari tu terdetik untuk dia letak sampah, saja letak sampah untuk blok. Memang dia habaq, dia sengaja letak sampah untuk blok jalan. Dan setiap pagi bila mana dia letak sampah, dia akan masuk ke dalam rumah, duduk di tingkat atas, dia akan tengok ke arah tempat dia letak sampah tu. Dan hamba-hamba Allah ni, sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh yang duk kerja buat bangunan tu, lepas lalu kat situ 3-4 orang mereka angkat sampah tu, bawa pi buang dalam tong sampah besar, dan terus pi ke masjid, balik macam biasa. Esok dia buat lagi, dan mereka pun angkat pi. Lusa dia buat lagi. Dan dia kata dia konsisten buat selama 2 minggu. 2 minggu dia buat. Masuk minggu kedua, dia pun dah mula tengok memang mereka angkat sampah. Dan dia sampai ke tahap dia kata, saya tak ada sampah, saya sanggup untuk ambil kotak-kotak yang mana ada di tempat kerja, semata-mata bawa balik untuk bubuh dalam plastik sampah yang besar supaya boleh blok. Dan kemudian akhirnya selepas 2 minggu berlalu, dia sengaja duk tunggu dekat tepi pintu pagar bila mereka balik daripada masjid. Mereka tak kata apa, mereka cuma senyum dekat dia dan tegur dia lagu tu je, macam tak ada benda berlaku. Dan akhirnya dia tahan mereka ni 1 hari. Selepas dia duk buat, dia tahan mereka. Dia kata, hampa duk angkat sampah ni, hampa tak rasa apa ke? Dia kata, nak rasa apa? Dia kata, memang kami diperintahkan untuk angkat sampah. Dia terkejut. Dia kata, pasal apa pula hampa diperintahkan untuk angkat sampah? Sebab Nabi kami beritahu, serendah-rendah iman adalah menghilangkan halangan di tengah jalan. Dan kami cuma buat kerja yang disuruh untuk kami buat. Takkan hampa tak rasa nak petikai kenapa buang sampah dekat sini, pasal apa tak pergi buang sampah dekat tong sampah besar? Dia tidak, itu bukan kerja kami. Cuma kami nampak benda ni sampah, maka kami kena angkat pergi buang. Dan lama kelamaan dia pula pi ikut depa ni pi ke masjid. Tapi duduk luar. Sampai beberapa hari dia dah mula rasa tak tenteram hati dia. Dia datang ke pejabat dan jumpa dan dia sembang. Dan akhirnya selepas 2 hari dia datang semula, dia memeluk Islam. Tak sampai sebulan dia bawa seluruh ahli keluarga dia, isteri dia dan 3 orang anak untuk masuk Islam semuanya. Dan dia habaq kat saya. Dia kata, saya masuk Islam sebab sampah. Saya masuk Islam sebab kebaikan yang ditunjukkan oleh saudara kita, orang Islam kita, bila memberi respon kepada sampah macam tu. Ada yang masuk Islam kerana 2 kupang, sebab duit baki yang dikembalikan. Ada. Tapi benda-benda ni kita nak jumpa langka lah. Dia agak sukar. Melainkan kita duduk berjumpa dengan beratus pengislaman, ya, adalah keluar 10-15 kisah macam ni. Tapi apa yang saya nak beritahu, hakikat kebaikan yang kita buat, kalau kita niatkan kerana Allah, at the end segala benda yang ada di keliling kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kena pilih jalan untuk buat baik. Dan pilihlah kebaikan yang paling baik kita boleh pilih untuk kita buat. Dan nanti orang akan ikut kita. Dan barulah kita layak, barulah kita ni ada kaliber, barulah kita ni ada nilai untuk bercakap tentang integriti, nak bercakap tentang wibawa, nak bercakap tentang segala macam kejujuran, amanah, benar dan sebagainya. Tapi kalau lain di mulut, lain di hati, tidur satu bantal, lain mimpi, maka benda ni adalah perkara yang satu benda yang dipahami secara wewenang semata-mata. Dan hakikatnya pada hari ini masyarakat kita secara leluasanya memang suka untuk menunjukkan, mengatakan bahawasanya mereka adalah orang yang memperjuangkan segala titik-titik kebaikan yang paling baik, padahal tidak pada perbuatan. Sebab tu Islam bukan takat memberitahu kepada orang, I'm a Muslim. You have to show others that you are Muslim. Even though orang tak tengok you pun, tapi you tetap juga buat.
Sebab kamu tahu menjadi seorang Islam adalah menjadi orang yang baik. Dan takkan mungkin bila dah jadi Islam dia memilih untuk tidak berada dalam keadaan yang paling baik. Itu benda ni adalah benda yang bersangkutan keseluruhannya. Dalam bab pemurah juga benda yang sama. Bila Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat imbalan, tamsilan berkenaan dengan sedekah sebagai contoh. Sedekah yang paling baik. Sedekah yang paling baik natijahnya adalah kekuatan yang mengalahkan seluruh kekuatan yang paling kuat di muka bumi. Alam ni ada benda yang kuat yang Allah Ta'ala kata, yang Allah Ta'ala cipta, dan Allah iktiraf benda tu semua kuat. Tetapi semua benda yang paling kuat ini boleh dikalahkan oleh satu sedekah, iaitu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Dalam satu hadis qudsi disebutkan oleh baginda Nabi SAW, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah makhluk yang paling kuat? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, sesungguhnya makhluk yang paling kuat adalah gunung. Ada tak makhluk yang lebih kuat daripada gunung? Allah Subhanahu wa taala berfirman, makhluk yang lebih kuat daripada gunung adalah besi. Ada tak makhluk yang lebih kuat pada besi? Kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya malaikat kepada Allah. Maka Allah kata ada. Benda yang lebih kuat daripada besi adalah api. Ada tak yang lebih kuat pada api? Allah jawab dalam firman-Nya, perkara yang lebih kuat daripada api adalah air. Ada lagi tak lebih kuat pada air? Ada. Benda yang lebih kuat pada air adalah angin. Ada tak makhluk perkara yang lebih kuat daripada angin? Ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling kuat, benda yang paling kuat, lebih kuat daripada angin, kekuatan yang paling optimal di dunia adalah sedekah daripada hamba-Ku. Dalam keadaan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Dan secara relevannya hari ini, kalau kita nak jadi orang yang macam tu, sukar. Bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu, susah sikit. Bahkan bila kita seluk tangan kanan tu pun kita boleh duk rasa-rasa dulu. Yang ni RM5 ke RM50 ke. Kalau rasa macam plastik-plastik tu RM5 lah. Kan? Nak bagi yang rasa kertas ni dia jadi risau sikit, gayak sikit. Jadi kita tahu. Macam mana kita nak tahu, bagi kat masjid pun bila kita bank in transfer, dalam senarai tu dia akan keluar statement, nama kita ada. Bolehlah kalau kata tuan-tuan rajin pi buat dekat CDM kot lah, dalam dekat mesin tu kan, bolehlah. Ataupun tuan-tuan mai di tengah malam pakai baju hitam topeng pula dekat muka, pi bubuh duit dalam tabung masjid, siapa pun tak tahu. Ya, kalau nak cari nilai yang kita sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu, susah. Tapi dalam ruang yang sama, kita juga kena usaha untuk meletakkan setiap hari ini kita kena sedekah. Setiap hari kena sedekah. Bila ditanya dan dibincang oleh ulama, antara hakikat sedekah yang paling mudah adalah pastikan dalam poket kamu setiap hari ada hak orang lain. Setiap hari yang kita lalu ada bawa RM10, natijah untuk calculation dia banyak mana? 2.5% paling kurang. 2.5% daripada jumlah duit kita ada tu, cuba setiap hari kita bagi dekat orang lain. Keluar, jumpa budak-budak, ambil lah benda-benda apa ke, roti ke apa ke, sedekah kat mereka. Bagi cukup. Setiap hari tu kita biasa dengan sedekah. Sampai bila kita duk ulang, kata ulama nanti akan muncul ikhlas. Kenapa? Sebab dia kata tengok balik dalam surah Ikhlas. Surah Ikhlas ni, kalau kamu baca surah-surah lain, baca baru ayat pertama dah jumpa ada nama surah. Al-Falaq ada nama surah ayat pertama. An-Nas ada nama surah ayat pertama. Al-Fatihah ayat pembuka. Kalau surah Al-Baqarah kita baca surah Al-Baqarah jumpa dah Al-Baqarah. Tapi kalau Al-Ikhlas kita baca pilah 40 hari lagi nak cukup dengan kiamat, tak jumpa kalimah ikhlas. Kata ulama, macam mana kita nak timbulkan, macam mana kita nak buatkan nilai ikhlas? Maka kenalah berulang kali membacanya. Sehingga bila kamu membacanya berulang kali dan kamu sampai baca dalam keadaan tak tahu kenapa kamu baca dalam keadaan kamu tak mengharapkan apa-apa, masa itulah timbulnya ikhlas. Sebab tu kena usaha untuk belajar diri kita jadi pemurah. Antara pemurah yang lain yang selalu disanding-gandingkan adalah dengan menghubungkan silaturahim adalah jalan pemula untuk pemurah. Tebarkan senyuman,
duduk dalam keadaan meraihkan kasih sayang. Jangan pandang orang dengan keadaan kita sudah meletakkan kaki sebelah ke dalam syurga, sedangkan kita juga perlu untuk risau neraka yang bakal menggamit pandangan kita. Dan sebab itu ciri-ciri yang dimuatkan oleh Fadilatul Syekh Fatih Akan tidak lain tidak bukan adalah sekadar untuk menimbulkan rasa renung dalam diri bahawasanya kita ada tugas selain daripada kita bermunajat, selain daripada kita bermohon hajat, selain daripada kita meminta taubat, kita juga ada misi dan visi yang perlu untuk kita langsaikan. Ada perkara yang perlu untuk kita lunaskan dan ada satu kerja yang perlu untuk kita tuntaskan. Tak lain tak bukan, iaitu mengajak manusia kembali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan kepada para nabi, begitu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita mengaku-ngaku kita adalah umat Nabi sedangkan kita adalah pemutus kepada mata rantai kebaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan akan tengok betapa dahsyatnya kebaikan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kebaikan ini mampu untuk dinikmati oleh kita sampai hari ini. Kalau kita tengok balik dalam lipatan sejarah, banyak benda yang kebaikan hari ini ambil daripada masa dulu. Antara benda yang disebutkan juga, ulama-ulama kita terdahulu bila mereka nak menunjukkan kata mereka adalah orang yang mensyukuri segala nikmat keilmuan yang diberikan kepada mereka. Mereka menjadi orang yang senantiasa melakukan enrichment, pengkayaan dan juga pembangunan dalam setiap asas ilmu yang mereka ada. Mana tidaknya 700 tahun sebelum adanya teori dan formula yang dijumpai oleh golongan kufar berkenaan dengan bumi ini bulat, 700 tahun sebelum tu sudah pun ada Abu Raihan Al-Biruni yang menyatakan konsep bumi ini adalah bulat. Begitu juga dengan konsep dalam matematik, kita akan jumpa satu orang namanya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Begitu juga dengan Al-Jabbar. Al-Jabbar ni sampai kawah bulan, kawah, ada satu kawah di bulan tu, mereka terpaksa akur kena bubuh nama kawah Al-Jabbar. Sebab Al-Jabbar ni dialah yang menemui kawah tu. Al-Biruni pun sama, ada satu kawah nama dia Al-Biruni, dan tak ada orang yang boleh ambil tempat tu sebab memang dia saja yang ada formula itu dan dia saja yang menemui kawah itu di bulan. Begitu juga dengan nilai pandang berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang farmasi. Kita kenal Ibnu Sina yang juga pemangkin kepada Qanun Fittib yang masih lagi diguna pakai kitabnya sampai ke hari ini oleh sekian banyaknya universiti-universiti yang mengajar tentang pendidikan. Dan bagaimana benda ni boleh memuncak hanya dikarenakan sifat kasih cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menukarkan, mereka menterjemahkan kasih cinta Allah ni dalam ruang ilmu yang tak mampu untuk dibalas oleh manusia. Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis, sekiranya kamu nak memberikan kebaikan kepada seseorang, berilah kebaikan yang tak mampu orang yang kamu berikan kebaikan itu membalas kebaikan tersebut. Boleh faham? Kalau kita nak tolong orang, tolonglah orang tu sampai orang tu tak boleh nak balas kebaikan yang kita tolong tu. Dan tolonglah kerana Allah. Sebab tu kita selalu sebut, sedekah jangan kerana nak kaya. Sebab takut nanti kalau tuan-tuan sedekah tak kaya-kaya, yang disalahkan bukannya duit, yang disalahkan bukan tuan-tuan, tetapi yang disalahkan adalah sedekah. Berapa ramai hari ini yang termakan dedak terkait umpan mengatakan bahawasanya kalau nak kaya kena banyak sedekah. Dia bersedekah daripada tahun 86 sampai lah tak kaya-kaya. Dan dia kata ni dah tak betul ni. Sedekah ni tak membuatkan aku kaya. Maka dia terjebak dalam umpanan syaitan. Syaitan yang akan memacukan, trigger dalam hati kita satu point, satu plug dalam hati, jangan duk sedekah. Nanti hang sedekah duit yang habis. Betul tak aku kata? Hang duk sedekah berapa puluh tahun dah, hang tak kaya pun. Dan konsep kaya bagi kita pula hari ini adalah dikira pada banyaknya kosong dalam akaun bank, dan tak dilihat pada kemampanan kita untuk bertemu dengan Allah pada modal bekal yang kita nak bawa hadap di timbangan mizan. Dan benda ni tak ada di kalangan umat terdahulu, baik di zaman sahabat, di zaman salafus salih, di zaman para tabi'in.
Golongan-golongan salafus salih dulu, mereka berusaha untuk bersaing secara sihat demi untuk mendapatkan kedekatan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak hingga ke hati. Sebab tu kata Imam Syafi'i, orang yang beriman hakikat dia meletakkan dunia di tangan, akhirat di hati, mati di kelopak mata. Dia tahu dia dunia ni dia berebut terang mana pun dia dapat cuma secalit air di jari. Dia terlepas pun banyak tu, dia dapat semua pun banyak tu. Dan setiap manusia ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat rezeki pada jumlah yang telah dimaktubkan oleh Allah. Satu orang tu Allah Ta'ala dah takdirkan dia daripada awal hidup sampai mati, dia cuma akan dapat guna duit lah, sebagai contoh 5 juta ringgit sepanjang hidup dia, sebagai contoh. Even elok dia nak mati, tiba-tiba dia dapat lah duit apa ke, harta karun timbul ke apa ke, dan menyebabkan duit dia tadi dah habis dah 5 juta, top up balik jadi 10. Tapi bila dah cukup 5 juta, maka dia akan mati. 10 juta tu tadi akan digunakan kepada orang lain. Yang akan ikut dia sampai ke kawasan pengkebumian ialah keluarganya, hartanya, adik-beradiknya, sahabat handainya, kawan sekerjanya, jabatannya, semua akan ikut sekali. Tetapi sederap langkah terakhir meninggalkan, bila mana orang-orang dah mula meninggalkan kawasan perkebumian, kawasan kubur, al-maqbarah, maka yang ada dengan dia, yang akan hold dia, yang akan kata jangan risau, yang akan kata jangan takut, adalah amalan dia semata-mata. Kerana sejurus orang meninggalkan akan turun malaikat daripada hujung kepala. Kalau ada amalan, malaikat akan berpindah ke kanan, habis ke kanan akan berpindah ke kaki, kemudian akan mai ke kiri. Dan setiap kebaikan yang kita ada pastinya akan menjadi suri tauladan kepada orang-orang seterusnya. Dan antara benda yang baik yang terakhir, kata Nabi SAW, orang yang baik adalah orang yang sentiasa merasakan dirinya hina, manakala orang yang paling hina adalah orang yang sentiasa merasakan dirinya adalah diri yang paling baik. Maka moga-moga takat tu dulu kita penutup untuk malam ini. Kalau ada kekasaran dan sebagainya, saya minta maaf banyak pada ujung buat sampai ujung nyawa. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal adzim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.